الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lisan dan tindakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan sikap dan akhlak yang mulia. Apa yang baginda katakan melalui lisannya adalah apa yang baginda laksanakan. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada diri baginda sebagai amal perbuatan. Tidak ada yang baginda mengatakannya, melainkan baginda lah orang yang melakukannya. Begitu juga tidak ada yang baginda larang, melainkan baginda lah orang yang meninggalkannya. Ketika ditanya bagaimanakah akhlak baginda, Aisyah radhiyallahu anha menjawab yang bermaksud adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Riwayat Muslim. Seorang yang beriman hendaklah melakukan dahulu apa yang hendak diajar sebelum diajar kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 3, ayat 2 dan 3 yang menjadi mukaddimah khutbah ini bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Melalui mafhum ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati terhadap kekurangan yang ada pada mereka, yaitu seorang muslim itu boleh menjadi seorang yang mengatakan sesuatu perkataan tetapi tidak pula mengerjakannya. Antaranya mereka berkata, kami ingin mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah, tetapi ketika datang perintah itu mereka tidak mengerjakannya. Terdapat dua faktor kelemahan manusia yang dapat difahami daripada ayat ini, yaitu pertama, manusia yang melakukan sesuatu bertembung antara perkataan dan perbuatan. Kelemahan ini kelihatannya mudah diperbaiki tetapi sukar dilaksanakan. Banyak situasi berlaku yang baik itu diperkatakan dan diingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang memperkatakannya sendiri tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Kedua, manusia yang tidak menepati lisan dan janjinya. Menunaikan janji adalah antara perkara yang ditentukan oleh Islam
bagi orang yang beriman untuk menunaikannya. Jika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan sengaja tidak menunaikan janji-janjinya, perbuatan itu boleh membawa kepada wujudnya sifat munafik dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tanda orang munafik itu ada 3. Bila berkata ia berdusta, bila diberi amanah dia mengkhianatinya, dan bila berjanji ia menyalahi janjinya. Riwayat Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohi dan diikuti oleh para sahabat kerana wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selaras pelaksanaannya dengan lisan dan perbuatan baginda. Keadaan ini telah melahirkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para sahabat terhadap apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berlumba-lumba untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua perkara yang baginda lakukan. Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan akan mencipta contoh teladan kepada para sahabat, kerana lisan dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bersatu dalam tindakan, perbuatan dan akhlak baginda. Dicontohi, dirujuk dengan watak baginda sebagai seorang manusia biasa, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua bala tentera, sehingga kepada watak sebagai seorang ketua negara. Itulah hasil didikan yang menerapkan persatuan, bersatunya lisan, sikap dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebatinya lisan dan perbuatan, sesungguhnya ia berupaya membeli dan memujuk hati-hati manusia dengan menyatukan dalam satu saf yang kuat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Anfal ayat 63 yang bermaksud, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan antara hati mereka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan umat Islam untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat dengan rahmat acuan baginda. Antara akhlak baginda yang disebut dalam Al-Quran iaitu pertamanya bersifat pemaaf, mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kedua, berlaku adil dalam membuat kebaikan, dalam membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ketiga, menginfak harta sama ada ketika lapang dan selesa maupun dalam keadaan kepayahan yang menekan. Keempat, jauhi buruk sangka. Kelima, menolak kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan yang keenam, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang agung. Dengan akhlak yang demikian, orang kafir, musuh dan lawan. Dengan akhlak yang demikian, orang kafir, musuh dan lawan pun jatuh hati dan akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Sekalipun baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda tidak pernah menyombongkan diri, baginda tidak memilih kawan, tidak mengasingkan diri dari para sahabat dan persekitarannya. Baginda juga sangat merendah diri
dan bergaul rapat, menyantuni sesama hamba dan makhluk lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taubah ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebagai sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak ingin kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Baginda memilih rumah yang layak setaraf seorang hamba, kecil, sempit, berbumbung rendah, dibuat dari tanah dan pintunya dari kain buli. Tempat tidur baginda pula anyaman tikar daun kurma sahaja. Bila bangun berbekas daun kurma di belakang tubuh baginda. Baginda selalu menahan lapar. Baginda makan hanya bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baginda tidak membadir makanan. Jika makanan berlebihan, baginda memberi kepada jiran tetangga. Ini kerana baginda tidak menyimpan makanan. Hidup baginda bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pakaian baginda jenis pakaian orang susah. Baginda asalnya kaya kerana harta Sayyidatina Khadijah yang diserahkan kepada baginda, tetapi baginda menginfakkan untuk Islam. Sehingga ketika wafatnya Rasulullah SAW, tidak sedikit pun harta dan wang ditinggalkan. Hadirin jemaat sekalian, kehebatan Rasulullah SAW terbukti dengan kejayaan mendidik para sahabat dengan lisan yang dilaras dengan perbuatan secara spontan. Baginda mendidik Khulafa ar-Rasyidin dan kemudian diturunkan kepada salafus salih, sehingga kepada umat Islam seluruhnya pada hari ini, yang menjadikan perbuatan dan akhlak baginda sebagai asas dan prinsip dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara yang diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara didikan Rasulullah SAW adalah melaksanakan sifat zuhud baginda. Ketika 2/3 dunia telah berada dalam genggaman sahabat dan tabi'in, sifat zuhud yang diturunkan, sifat zuhud yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW telah mengekalkan sikap berpegang kuasa untuk tetap zuhud dengan dunia. Dengan sebab itu mereka dapat memerintah dunia dengan berjaya dan mencipta tamadun Islam yang unggul tiada tolak bandingnya. Apabila Rasulullah SAW mendidik mereka untuk sanggup hidup susah, kekayaan yang mereka miliki mereka korbankan untuk kepentingan masyarakat, maka melimpahlah kekayaan dan masyhur berbahagia rakyat dalam sebuah negara Islam. Biarpun tamadun gemilang Islam akhirnya hancur kerana bersilih gantinya pemerintahan yang semakin meninggalkan sifat zuhud yang diajar oleh Rasulullah SAW. Marilah kita semua sempena sambutan maut Rasul 1445 Hijrah ini berniaga dan berusaha untuk mencontohi sifat dan sikap kepribadian Rasulullah SAW. Pada diri baginda lah sisi yang paling tepat dan benar sebuah kehidupan berlandaskan syariat perlu diteladani dan dilaksanakan oleh pelbagai lapisan umat Islam di seluruh keadaan, masa dan tempat. Marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia
yang sementara ini dan tuntutan akhirat dengan cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada khutbah ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah menghindari segala sikap, perbuatan dan kata-kata yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, umat Islam yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah dunia dan diazab di akhirat. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah senantiasa mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan kehidupan sebuah masyarakat dan negara yang dituntut oleh Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dan belas kasihan hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج. اللهم أدب الأمن والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك
Wali Ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj fi amin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang lima waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta tanggungjawab. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah, jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.